Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan moderator kita pada pagi ini, Brother Nasir dan keluarga. Seterusnya Ustaz, Ustazah, tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini kita dapat berada di dalam Darut Ta'lim ini, mudah-mudahan kita akan dapat ilmu yang bermanfaat yang dapat kita gunakan untuk membantu kita menjalani kehidupan supaya sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, kita ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Everybody will be tested without any exception. Semua akan diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji dengan kelaparan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesakitan, diuji dengan kekurangan harta benda, diuji dengan bencana alam, diuji dengan kata nistia orang semua. Tak ada siapa yang terlepas dari ujian. Everybody will be tested. Raja pun diuji, rakyat pun diuji, pemimpin pun diuji, pengikut pun diuji, orang beriman pun diuji, orang tak beriman pun diuji, orang taat pun diuji, orang derhaka pun diuji. Semua orang diuji oleh Allah SWT dalam hidup ni. Tak ada siapa yang terlepas. Saya bacakan ayat tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah dialah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Persoalannya, diuji, tak semua orang diuji. Orang kaya pun diuji, orang miskin pun diuji, orang sihat pun diuji, orang sakit pun diuji juga, orang senang pun diuji, orang susah pun diuji, orang buat baik pun diuji, orang buat jahat pun diuji juga. Saya pakai jubah pakai sorban diuji dah mana? Nah, dia kata juga macam yang alim benar. Mana ngajinya dan diuji orang itu. Tu kena terima ujian itu. Tapi kalau saya datang pakai sorban pendek,
Dikata orang tak juga? Dikata orang juga. Tak padan dengan tuainya pakai seluar pendek. Yankee pula tu. Tak sedar dia itu tuai. Diuji. Semua orang akan diuji. Tak ada siapa pun akan terlepas dari ujian. Persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, mahukah kita diuji dalam keadaan kita taat dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, atau diuji kita dalam kufur dan maksiat? Diuji Allah juga. Orang kafir diuji juga. Bila berlaku bencana alam, berlaku banjir macam dia bukan banjir itu benda yang itu orang beriman kita masuk dalam dia. Itu orang kafir tu kita nyimpak lain. Ada apa itu yang berlaku? Tak ada. Semua akan diuji oleh Allah Taala. Bila dia kempur bumi, turun lava tu. Bila ada orang kafir, ini orang kafir kita pergi nyimpak lain. Ada apa itu dah? Tak ada. Semua akan diuji oleh Allah Taala. Cuma persoalannya seperti mana yang saya tanya tadi, maukah kamu diuji dalam keadaan beriman dan beramal soleh, atau dalam keadaan kufur dan maksiat yang diuji juga oleh Allah Taala? Bukan lepas ada ujian tu. Kufur dan maksiat pun diuji juga. Kalau kita dalam keadaan beriman dan beramal soleh, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Siapa tanda dosa dia, apa angkat tangan? Atau siapa tak berdosa ni angkat tangan. Saya nak angkat gambar mana ada orang tak berdosa ni. Nak masuk dalam TikTok. Orang ini tidak berdosa. Namanya Nasir dah. Semua orang berdosa dalam hidup ni. Ma min adamiyyin illa walahu dzunub. Buat dosa pun diuji Allah juga. Buat taat pun diuji Allah juga. Ya, jadi kalau kita diuji dalam kita beriman dan beramal soleh, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Ya, tapi kalau diuji dalam keadaan kita kufur dan maksiat, diuji juga. Itu tanda dia rugi di dunia dan di akhirat. Di dunia dia diuji Allah dengan berbagai-bagai kesusahan, di akhirat diseksa oleh Allah SWT. Itu soalnya. Kita mesti ujian tak boleh lari. Semua orang kena uji oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat lain apa kata Allah Ta'ala? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Suratul Baqarah juzuk kedua. Dari juzuk kedua, tunggu ayat ini ya. Kamu ini semua akan diuji oleh Allah dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta benda, dengan kekurangan buah-buahan. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Orang yang sabar itu akan dapat berita gembira dari Allah. Siapa yang sabar itu? Allazina idza asabathum musibah, yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa Allah akan mereka itu akan musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Itu diujinya. Apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan dapat selawat dari Tuhan mereka. Allah selawat pahalanya untuk kita. Allah selawat bukan untuk kita. Allah selawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pahalanya untuk kita. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Selawat daripada Tuhan mereka. Nak kita nak Allah selawat dengan kita. Kalau Allah selawat pahalanya untuk kita, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Sampai tak nak angkat tangan. Dan dapat rahmat pula tu. Selain berselawat, Allah rahmat. Selawat pun kita hendak. Kita hendak selawat dari Allah Ta'ala. Kalau hendak akan selawat dari Allah Ta'ala, apa buat? Macam mana buat? Kena sabar. Yang kedua, kita kena banyak selawat. Baru Tuhan balas selawat kita. Sekali kita selawat kepada Nabi Muhammad, Allah balas balik selawat berapa kali? 10 kali. Susah nak selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Kali je, Allah balas 10 kali. Dan dapat rahmat. Rahmat tak ke tak? Tuan-tuan dan perempuan, rahmat tak ke tak nak? Nak buat apa? Bihun boleh mamam. Air boleh minum. Toka boleh dipandu. Motor boleh ditunggang. Rahmat nak buat apa?
nak melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Karena kita kalau masuk dalam syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Without rahmat, don't ever dream of entering paradise. Faham ke? Tak faham ke? Tak ngaji orang putih tu. Kalau tak ada rahmat, jangan mimpi nak masuk dalam syurga. Kita hanya boleh masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Nak dapat rahmat Allah Ta'ala, kena kita buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Mudah-mudahan itu ya. Kita sabar dulu. Karena Allah suruh yang sabar. Dan Allah larang apa? Menyalah-nyalahkan Allah. Ya, Allah larang marahkan Allah. Tak setuju dengan apa ketentuan Allah Ta'ala. Jadi kena sabar dulu. Siapa yang sabar itu? Iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa kepada mereka musibah. Macam-macam musibah sampai. Penyakit lah, miskin lah, ya, dan sebagainya. Semua itu akan ditimpa ke musibah oleh Allah Ta'ala. Ya. Lagi apa? Musibahnya. Tuai lah. Akhirnya mati sudah. Ya. Saudara kita mati, orang yang kita kasihi mati. Sudahnya diri kita sendiri akan mati. Itu musibah. Tapi bila berlaku musibah, dia kata apa? Kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Itu yang dapat selawat dari Tuhan. Dan dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka dapat hidayah dari Tuhan mereka itu. Itu kalau bagi orang sabar. Sabar ni usaha pahala ni tau. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang sabar itu tak dapat nak dikirakan berapa banyaknya. Terlalu banyak pahala orang sabar. Jadi mari kita sama-sama sabar. Sedangkan ujian tetap diuji. Tak ada siapa yang akan lepas daripada ujian selagi hidup ni. Sampai bila nak sabar? Tuan-tuan dan puan-puan, sampai bila nak sabar? Ada orang tu saya pernah kena tengking orang tu. Dia ngadu dengan saya. Orang ni buat apa ni. Saya kata sabar je lah. Dia tengking saya. Bila nak sabar? Sampai bila? Saya jawab balik. Sampai mati lah. Sampai mati tau. Kita nak mati membawa pahala sabar. Kita nak mati membawa pahala redha. Kita nak mati membawa pahala syukur. Kita nak mati membawa pahala qanaah. Kita nak mati membawa pahala iman dan beramal soleh. Kita nak mati dalam keadaan itu ya. Alright, itu mukaddimahnya. Panjang sikit, minta maaf ya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi. Pelajaran baru. Bab yang ke-21. Pada menyatakan kelebihan zikir. Zikir itu apa? Sebut nama zikir. Apa tu ya? Sebut. Apa nak zikir? Sebut nama Allah ya. Zikir Allah Ta'ala. Selalu sebut nama Allah. Sebut nama Allah tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut selalu nama Allah. Allah, Allah, Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir tu. Biar banyak-banyak. Jangan sikit-sikit. Kan ini perintah Allah. Apa kata Allah? Tengok ayat yang kita baca yang pertama sekali baca kan? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Nampak? Surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, sebutlah kamu akan nama Allah, zikran katsira, dengan sebutan yang banyak-banyak ya. Itu perintah Allah tu. Hai mereka yang beriman, mereka itu sebut olehmu akan Allah, akan sebutnya yang banyak. Jangan sikit-sikit, jangan malas. Dengan menang-menang tu sebut je la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak pun sikit yang lain. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. 4 kalimah ni, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimah ni ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Esok boleh ditimbang berat no kepala ni. Siapa tanda angkat tangan? Nak kata tak? Sebutlah. Dah balik kan susah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dah nak balik tu dengan bawa mentaka tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling komanya ya Allah, ya Allah, ya Allah ya.
Siapa tak tahu nak zikir? Zikir banyak-banyak ya. Dan firman-Nya lagi, fazkuruni azkurkum. Kamu sebut nama aku, nescaya aku akan sebut nama kamu. Maka sebut olehmu akan daku, nescaya aku sebutkan kamu. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Saya tahu pada mana saya baca ni. Siapa ada kitab Rumi, buka muka surat 243. Kitab saya, kitab tuan saya tak tahu. Yang baru ni lain muka suratnya. Yang Jawi lagi lain. Ada bang kitab Jawi. Kalau ada kitab, tak ada, dengar lah. Baik. Itu suruh kita nak berzikir. Jangan malas. Lebih dulu lagi tu imam. Lepas subuh tu, jangan. Lepas salam bel. Yang kotut-kotut aja. Ini tu imam yang baru-baru ni punya kotut aja, ya Allah. Tahu kotut? Main potong aja. Lepas salam tu betul dah. Wallahualam. Terus apa doa aja. Patutnya zikir subuh tu. Kalau tak ada pengajian, kalau ada pengajian apa salahnya? Kalau subuh tu waktunya panjang tak? Bukan ada sekatan. Tapi tak apalah. Kalau ada pengajian, ada alasan. Dan saya selalu buat pada subuh tu. Imam tengok saya dia, pendek zikirnya. Kalau ada panjang pun tak apa, kerana lepas itu panjang masanya. Kerana subuh. Bukan macam maghrib je lah pendek masanya. Ini panjang masanya. Lepas salam tu zikir dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Jangan bergerak dulu. Duduk macam ayat akhir tu 10 kali. Lepas tu Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? Tuan-tuan, perempuan? 7. Kenapa nak 7? Kerana neraka tak ada 7. Ya Allah, lepaskanlah kami daripada neraka. 7 kali. Kerana neraka ada 7. Ya Allah, lepaskanlah kami daripada neraka Jahannam. Lepaskanlah kami daripada neraka Jahim. Lepaskanlah kami daripada neraka Saqar. Lepaskanlah kami daripada neraka Sa'ir. Lepaskanlah kami daripada neraka Khutamah. Lepaskanlah kami daripada neraka Hawiyah. Lepaskanlah kami daripada neraka Lazar. 7 kali. Itu baru Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya zal jalali wal ikram. Kita menyatakan kepada Allah, kamu adalah keselamatan dan dari kamu lah datang keselamatan. Dan aku berseru kepada kamu supaya memberi selamat kepada kami. Masukkanlah kami dalam syurga yang bernama Darussalam. Tujuh kan Lepas tu baca Fatihah Baca Fatihah. Udah baca Fatihah, baca Ayatul Kursi. Lepas baca Ayatul Kursi, baca apa? Amanar Rasul. Panjang tu. Amanar Rasul sampai habis. Sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Lepas tu baca apa? Syahidallah. Sampai habis. Bi ghairi hisab. Lepas tu baca apa? Qul huwallahu ahad. Sampai habis. Baca apa lagi? Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai habis. Itu baca apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas. Sampai habis. Itu baca Fatihah. Lepas itu baru ilahana ya rabbana subhanallah. Berapa kali? Berapa kali tuan-tuan dan puan? 33 kali. Dengar tu imam ni. Dan perempuan yang jadi tu imam dari kalangan perempuan orang tu juga. Itu dah habis 3 kali, 33 kali, baca pula alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali juga. Lepas tu baca pula apa? Allahu akbar. Berapa kali? 33 kali juga. Itu 34 kali. Nak cukupkan 100. 33, penghujungnya 34. 33 campur 33 berapa? 66 campur 34 cukup 100 ya. Habis tu tahlil. Sebelum tahlil tu baca tasbihnya dulu. Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaitu wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jarang orang macam ni. Tu iman yang lama-lama dia baca tu. Yang baru-baru ni lompat aja. Terus afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang baru-baru ni. Tambah baru-baru keluar surah-surah tahfiz tu. Main potong aja, main kotot-kotot aja. Yang baru-baru ni. Di mana-mana apa? Tu imam kami bawa itu juga. Kena dah jangkit yang tua-tua bawa itu juga. Dah jangkit. Orang muda dah bawa itu, orang tua lagi lah. Aku dah tua kata. Lagi main kotot dia.
Padahal orang apa itu zikirnya banyak ke pendek. Yang jenis apa itu tu, yang potong-potong tu, banyak ke pendek? Ha? Panjang ke pendek? Pendek, main kotak-kotak dia. Padahal Allah suruh zikir banyak-banyak ke sikit-sikit. Banyak-banyak. Nah. Padahal lepas itu baru tahlil. Tahlil pun kadang-kadang 10 kali dah berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah dah berhenti. Patutnya 100 kali paling komannya. Kalau yang kita ni, mula-mula kita baca dulu. Tuan-tuan dan puan-puan situ tak datang pun dia. Dia suruh paling komannya 300 kali tau. 300 kali. Lalu, tak boleh 300 tak boleh. Paling komannya bagi kalau dari saya 100 kali. Itu untuk orang ahli fiqh. Kalau kita tasawuf dia suruh tahlil sebanyak berapa? 12,000 kali dulu. Lalu ke 12,000. Sebuah lah. Itu dah. Kalau ikut kitab kita ni. Ini yang mengarang kitab ni Syekh Ali Al-Kelantani. Dia ni tok guru kepada Tok Kelani tau. Tok guru kepada Tok Kelani, Kelantan tau. Itu dah. Jadi banyak tu. Suruh banyak zikir, bukan kotak-kotak aja. Ini yang baru-baru keluar dari sekolah-sekolah tahfiz tu. Main potong aja. Lepas salam bah. Apa bah? Bah apa? Naik bah? Apa bah? Kumbah. Lepas salam kumbah. Nak lekas dengan jual tu cana. Padahal bukan lari tu cana tu pun. Alright. Itu ya. Kemudian tafsiran ulama. Tengok apa ni contoh depan ni. Dah. Yang tu faham tak? Suruh zikir banyak-banyak tu. Seorang orang wanita, apa salahnya? Boleh zikir tak? Tengah ngoreng nasi tu boleh tak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tak? Tengah mancung kopi tu boleh tak? Boleh. Jangan berhenti. Zikir je. Apa pun boleh buat. Nak berlagu pun boleh. Boleh tak berlagu? Zikir boleh berlagu tak? Boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa tak hafal angkat tangan? Siapa tak hafal? Semua orang hafal. Nak yang pendek lagi senang. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Siapa tak hafal angkat tangan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Soalnya ndak dengan tak ndak aje. Banyak zikir sebut nama Allah. Karena Allah kata apa? Kamu zikir pada aku dan saya akan berzikir pada kamu. Fazkuruni azkurkum. Kamu zikir pada aku akan sebut nama kamu. Baik. Tengoklah apa kata ulama. Tafsiran ulama tentang maksud ayat. Maka sebut olehmu akan daku nescaya aku sebutkan kamu. Yang tadi ayat saya baca itu. Fazkuruni azkurkum. Surah Al-Baqarah ayat 152 tu. Fazkuruni azkurkum. Ayat tu. Nak baca tu panjang ni tu. Ni tu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat. Fazkuruni azkurkum. Paling komanya 2 harakat. Atau boleh 4 harakat, boleh 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Baik. Dan bersalah-salahan ulama pada demikian itu. Kata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Sepupu kepada Nabi. Kerana Abbas tu pak saudara Nabi. Anaknya namanya Abdullah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebutkan olehmu akan daku dengan taat. Akan daku dan taat kamu akan daku. Bukan sebut je sebut taat. Apa yang disuruh buat, apa yang larang tinggalkan. Aku sebutkan kamu dengan penolongku. Aku tolong kamu di akhirat. Di dunia pun Allah tolong.
di akhirat Allah tolong ya. Nak kata nak pertolongan dari Allah Taala. Siapa tak nak angkat tangan? Sebutlah banyak nama Allah ya. Zikir banyak-banyak. Yang paling afdal zikir tu apa? Kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Banyak nama itu. Dipanggil afdalul zikri atau dipanggil kalimah syahadah. Atau dipanggil kalimah thayyibah. Atau dipanggil kalimah tauhid. Semua boleh itu. Kalimah la ilaha illallah. Banyak namanya. Kita dah baca bab itu bab fadilat menyebut apa membaca la ilaha illallah tahu. Awal-awal dulu kita baca kitab ni tahu. Rasanya pelajar yang kedua kan yang ketiga gitu dah. Saya baru ngajar di satu tempat tu kita ni. Baik. Jadi sebut banyak tu. Nah saya kamu akan disebut oleh Allah SWT dapat pertolongan dari Allah Taala. Kata Sa'id bukan Sa'id, kata Sa'id. Kata Sa'id bin Jubair. Sahabat dia kata Sa'id bin Jubair. Sebut olehmu akan daku dengan taatku. Kalau kita nak taat kepada Allah Taala, sebut tanda apa? Bila sebut je la ilaha illallah, kita dah mengaku. Tak ada siapa yang kita nak takut, hanya kepada Allah Taala saja. Tak ada siapa yang kita nak sembah, hanya Allah Taala saja. Tak ada siapa yang kita nak puji, hanya Allah Taala saja. Tak ada siapa yang kita nak serah diri kita, hanya kepada Allah Taala saja. Tak ada siapa yang kita nak minta tolong, melainkan daripada Allah Taala. Itu namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kita menyatakan Allah sebagai Tuhan. Ya. Itu tuntutan kalimah syahadah tadi. Sebut oleh kamu akan daku dan dengan taat dan taat akan daku, dan aku sebutkan kamu dengan pertolongku. Dan kata Sa'id bin Jubair, sebut olehmu akan daku dengan taatku. Apa yang suruh buat? Semayang buat, puasa Ramadan buat, nutup aurat buat, zikir buat, baca Quran buat, mengaji buat. Nah, lagi apa? Taat kepada ibu bapa, taat kepada suami, adil kepada isteri dan anak-anak. Suruh buat, maksudnya. Buat yang disuruh dan tinggalkan yang dalam. Aku sebutkan kamu dengan ma'rifatku. Aku bagi kamu makrifat. Apa itu makrifat? Apa itu makrifat? Dia bagi kita kenal betulkan dia. Namanya makrifat. Sini tulisnya apa? Keampunan. Bukan keampunan ni sebenarnya. Makrifat itu yang dikenalkan Allah Ta'ala. Dia tahu bahawa Allah itu maha mendengar. Kalau kita sedar dan yakin betul-betul Allah maha mendengar, tidak kayak kita ngumpat orang. Contohnya ngumpat, kita tahu Allah tu dengar je. Allah tak pernah peka, Allah tak pernah lepas pandang. Berani kena ngumpat orang, berani kena mencarut, berani kena nengkin mak bapak, berani kena menengkin suami, berani kena menengkin isteri, berani kena menengkin anak-anak. Itu sedar Allah tu dengar je. Dan Allah nampak je. Itu makrifat. Dia tahu keadaan Allah Ta'ala. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Allah sentiasa sedar, tak pernah Allah terlepas pandang. Itu namanya makrifat. Banyak manusia mengaku dirinya makrifat. Ada dia mengaku je. Dia kata dia betul-betul makrifat. Contohnya ahli-ahli tarekat. Ahli-ahli tarekat. Tarekat tu bukan salah, betul. Dalam Islam banyak tarekat tau. Tapi ahli-ahli tarekat yang salah tu. Dia kata kalau kamu zikir sebut la ilaha illallah berribu-ribu kali, nanti kamu akan dapat makrifat. Cakap tu kedai kopi tu, anu kedai kopi. Tengah cakap tu ada orang azan, dia ni terus cakap ni. Langsung tak ada nak apa? Nak menyahut suruhan azan, untuk nak pergi ke masjid untuk menyahut suruhan azan. Sembang je punya. Itu orang yang mengaku dirinya makrifat. Padahal dia bukan makrifat. Dia tak kenal betul dengan Allah Ta'ala. Jadi, kena jaga baik-baik. Itu kalau dia betul-betul makrifat, dia akan ikut apa saja perintah Allah. Yang dilarang tak dibuat. Yang disuruh semua dibuatnya. Itu orang makrifat betul. Orang kenal betul dengan Allah Ta'ala. Dan kata Fudail bin Iyad, sebut olehmu akan daku dengan taatku. Aku sebutkan kamu dengan pahalaku. Kamu taat pada aku bagi pahala. Esok di akhirat, apa buat?
Bila pahala banyak apa jadi? Tuan-tuan dan puan-puan, bila ditimbang di akhirat besok ada timbangan besar-besaran tau. Ada dacing besar-besaran. Menimbang pahala dan dosa. Everything will be accounted for. Tak ada satu pun yang akan ketinggalan. Apa saja dosa yang kita buat semua akan masuk dalam satu neraca dalam timbangan. Apa saja pahala yang kita dapat dimasuk dalam timbangan itu. Pahala dan dosa tak dapat. Buat baik walaupun sebesar zarah akan ditimbang nanti. Diperlihatkan. Kita tak pernah dengar kayak ini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Lagi waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu buat kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan dan dibalas dengan setimpalnya. Dan kalau kamu buat kejahatan walaupun sebesar zarah tu partikel yang paling kecil. Tak boleh dibelah-belah lagi dah. Kalau kita baca kitab tua, zarah tu diterjemah kepada semut. Semut tu tak betul. Zarah tu bukan semut. Zarah tu lebih kecil daripada semut. Semut ada tak bahagian badan dia? Ada kepala tak? Ada badan tak? Ada bulu tak? Ada ekor tak? Semut. Jadi semut tu bukan zarah. Semut tu besar lagi daripada zarah. Zarah tu lebih kecil dari semut. Semut tu, zarah tu tak boleh dibelah-belah lagi dah. Dia ambil yang itu aja, itu zarah. Tapi dah masa dia menterjemahkan kitab tu tak ada contoh yang lain yang boleh dicontohkan hanya semut aja, kerana semut dia paling kecil yang dia tahu. Dia tak pernah tengok kuman masa tu. Masa terjemah tu mana dia nampak kuman. Pada kuman lebih kecil daripada semut. Ya tak? Tapi oleh kerana tak ada contoh yang lain, dia sebut seperti semut ni. Sebenarnya lebih kecil dari semut tu. Jadi dia kumpul banyak-banyak pahala. Bila banyak pahala, berat pahalanya, kurang dosanya, apa jadi? Apa dapat? Keredaan Allah. Tak pernah dengar ke? Fa'amma man saqulat mawazinuh. Sambung. Fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Allah redha dengan dia. Nak kata nak keredaan Allah, biar berat pahala. Sebab dalam dunia ni, tengah hidup ni, buat sebanyak-banyak pahala yang kita mampu. Apa saja. Sebab ada hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Wajib buat semua, haram tinggal semua, sunat buat sebanyak-banyak yang mampu, makruh tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu, yang harus jadikan ibadah. Semua boleh jadi sumber pahala. Wajib dapat pahala, haram dapat pahala bila kita tinggalkan, dapat pahala dah. Yang haram tu kita tinggalkan, kita dapat pahala. Dapat. Yang sunat kita buat, dapat pahala dah. Dapat. Yang makruh kita tinggalkan, dapat pahala dah. Dapat pahala. Yang harus tu kita jadikan ibadah, dapat pahala dah. Jadi semua 5 hukum tu boleh jadi sumber pahala. Bila banyak pahala yang besok ditimbang. Di akhirat esok ada dacing tau, ada timbangan besar-besaran. Dacing tu ada 2 daunnya. Satu menimbang pahala. Sebelah ini pula menimbang dosa. Tengok mana berat. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, apa sambung? Apa sambungnya? Fa ummuhu hawiyah. Cakap Melayunya apa? Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha. Nak mahlikat syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Bagi orang lelaki, nak bidadari syurga Allah redha. Siapa tak nak angkat tangan? Orang lelaki ada 4 orang ni. Nak bidadari syurga Allah redha tak? Redha. Ambil lah kata Tuhan. Hati Damien ni dah kecemburu. Dia dah kecemburu dari mana? Perempuan ni tak ada cemburu ke? Di syurga tu. Dah diam, tak jawab. Cemburu ke dah? Ngapain dah? Madu banyak? Paling koman, paling kudi tau. Dengar lalu. Paling koman, paling kudi ni 4 orang ni. Masuk 5 lah, masuk seorang ni. 5 orang ni tu.
Paling koman, paling kudi, paling koyok, dia dapat berapa? 72 orang bidadari. Nak kita nak ni tanya ni. Nak kita nak? 72 orang. No? Dan yang ini pula 72 orang madunya. Tidak ke tidak beramuk je katanya. Dalam syurga mana ada marah-marah, mana ada dengki-dengki, ya? Mana ada merajuk-merajuk, tak ada. Seronok dia. Lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi seronok. Itu dalam syurga, ya. Kenapa? Rasa cemburu tu sudah dicabut oleh Allah. Allah dah tarik balik rasa cemburu tu. Seronok dia kalau ramai madunya. Begitu dalam syurga, ya. Itu kalau berat pahalanya. Tapi sebaliknya tadi, kalaulah pahalanya ringan, dosanya berat, banyak dosanya, boleh timbang berat dosanya. Ya, mayangnya hanya 2 kali setahun saja. Bila 2 kali setahun? Raya puasa, raya haji. Betul dah tak semayang? Lantaklah azan, banyak suka kuat di masjid. Ya? Untuk bila azan. Menahan aja, buat tarti aja dah. Bila keluar, tak nak menutup aurat. Ada dah wanita-wanita tak nak menutup aurat? Ada. So dapat dosa selagi selama mana dia keluar tu dapat dosa belakang. Pakai baju tu, t-shirt. Tahu t-shirt? Depan tulis apa? Kiss me. Baju ni tulis depannya apa? Kiss me. Belakang tulis apa? Salah. Follow me salah. Apa? Touch me salah. Baik, dengar elok. Hafal ni. Depan tulis apa tadi? Kiss me. Belakang tulis no problem. Ya. Dosa aja. Ya. Jadi apa dapat? Wa ummuhu hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maknya adalah hawiyah. Dia bermak ke hawiyah. Ya. Mak tak apa buat dia mak pada anak. Dia minta pernah beranak ke ni? Anak umur 2 tahun, anak umur 3 tahun belum baru nak belajar jalan. Apa buat dia mak? Apa mak buat pada dia? Ya Allah. Macam tak pernah beranak dia ni. Ada anak tak? Apa buat pada anak? Dipeluknya ya ke dah. Ditimang-timangnya ya ke dah. Dicium-ciumnya ya ke dah. Di lambung-lambungnya ya ke dah. Itu mak dengan anak. Tapi ini maknya apa? Mak tu apa? Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hawiyah. Api neraka yang bersangatan nyalanya. Jadi mak ni. Api neraka jadi maknya. Apa buat api neraka tu? Peluk dia, cium dia, dakap dia, timang dia, lambung-lambung dia, topuk-topuk dia. Api neraka tu sampai tak? Jadi kumpulkan banyak-banyak pahala. Jangan buat dosa walaupun dosa kecil. Jangan berani buat dosa walaupun dosa kecil, ya. Kerana kita tak lalu nanggung kedahsyatan api neraka. Jadi banyak berzikir tu. Ya. Itu kata apa? Kata dia Fudail, bukan, kata siapa tadi? Fudail bin Iyad, ya. Fudail bin Iyad. Sebut olehmu akan daku dengan taatku. Aku sebutkan kamu dengan pahalaku. Dapat pahala banyak-banyak. Dan kata Ibnu Kalsan. Kata Ibnu Kalsan apa? Sebut olehmu akan daku dengan syukur. Ya. Syukur kita bertuhankan Allah. Boleh tak kita bertuhankan lain daripada Allah Ta'ala? Tak upaya mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau tidak apa agama kita ni? Orang Melayu ni apa agamanya? Sebelum kita menerima Islam, apa agama orang Melayu? Hindu. Kalau Hindu tu percayakan Allah tu Tuhan ke? Orang Hindu tu percayakan Allah sebagai Tuhan ke? Apa dia percaya? Dia mengatakan Tuhan tu lain daripada Allah. Ada yang mengatakan Vishnu, ada yang mengatakan Rama, ada yang mengatakan Krishna dan sebagainya. Itu kalau Hindu lah. Mujur lah. Datang Islam, kita pun menerima Islam. Mujur datang Islam.
Kalau tak ada datang Islam, Hindu lah kita. Kalau Hindu macam mana agaknya? Yang ngajuan kejap apa namanya? Yang ngajuan kejap apa namanya? Ha? Govinda Raju agaknya lah. Ha. Yang ngaji ni apa? Apa namanya? Yang ni apa namanya? Lakshmi. Yang ni apa namanya? Warimala Dewi. Yang ni apa namanya? Kasturi. Yang ni apa namanya? Ya. Dan sebagainya. Yang ni apa namanya? Ramasami. Yang ni apa namanya? Mutusami. Apa namanya? Ya. Dan sebagainya. Mojo. Bila masa Taipusam apa buat? Masa Taipusam apa buat? Mawak Kawadi tu. Tengok di sana. Tahu sana. Tak tahu ke tempat saya tunjuk ni. Tokong di situ. Dia membawa kawan dia. Well tu apa? Well tu apa? Neraka. Itu jadi wirid dia. Well. Satu lembah dalam neraka Jahannam yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Tu well. Ya, Allah sebut dalam Quran banyak. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang sembahyang yang mereka itu lalai di dalamnya. Lagi apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang suka mengumpat dan mengumpulkan harta. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nas yastawfun. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang berniaga yang menipu dalam sukatan dan menipu dalam timbangan. Itu wail. Apa tak? Mujur kita dapat Islam. Kita kenal bahawa Allah itu Tuhan kita. Kita kenal Allah itu maha mendengar. Kita kenal Allah itu maha mengetahui. Kita kenal Allah itu maha melihat dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya. Itu kena syukur ya. Dan sebutkan kamu. Dan syukur dengan kata-kata apa? Ibnu Kaisan tadi. Sebut olehmu akan daku dengan syukur. Aku sebutkan akan kamu dengan menambahkan. Kalau kamu syukur, Allah tambah. Ya, syukur dengan kesihatan, Allah tambah kesihatan. Syukur dengan mata, Allah tambah mata. Ya, tambah mata kan? Yang ditambah bukan bilangannya. Yang ditambah apa? Keberkatannya. Kalau bilangannya tak muat badan kita pun. Syukur dengan 2 biji mata, Allah bagi 4. Syukur lagi Allah bagi 8. Syukur lagi Allah bagi 16. Syukur lagi Allah bagi 32. Syukur lagi Allah bagi 64. Syukur lagi Allah bagi 128. Kalau kita ada 128 biji mata, mana nak luar? Tapi Allah tambah tu keberkatannya. Kita gunakan mata tu setakat di mana tempat yang Allah redha je. Gunakan mata tu apa? Tengok Al-Quran. Gunakan mata tu tengok apa? Tengok hadis. Gunakan mata tu tengok tempat perusahaan. Ya, suami gunakan mata tu tengok isteri dan anak-anak. Ya, dan sebagainya. Dari mata boleh dapat pahala. Dari telinga boleh dapat pahala. Itu tanda syukur tu. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur dengan nikmat aku, nescaya aku akan tambah nikmat tu. Ini mau betul ke? Allah kalau kamu syukur, Allah akan tambah. Penambahannya. Sebut olehmu akan daku dengan syukur dan aku sebutkan akan dikau dengan menambahkannya. Kata qil, apa tu kata qil? Kata qil, artinya kata demeh. Qil tu artinya kata mereka. Tak ada sebuah orangnya. Sebut kata qil. Dan kita tubuh selalu kita jumpa kata qil. Qila wa qala. Artinya kata-kata demeh tu, kata cakap orang apa? Orang Sungai Raya ni, kata demeh. Tak erti cakap orang Sungai Raya ke? Itu kata demeh. Itu kata qil. Sebut olehmu akan daku dengan tauhid dan beriman. Aku sebutkan akan dikau dengan darjat dan jinan. Jinan itu arti syurga. Kalau satu namanya jannah, kalau banyak jinan. Jinan tu plural tau. Sebut kamu dengan apa? Kamu sebut akan daku dengan apa? Dengan bukan dengan syukur, dengan apa tadi? Aku sebutkan kamu dengan tauhid. Kamu mentauhidkan Allah. Kan kita bila tahlil la ilaha illallah dah. La ilaha tu tidak ada Tuhan. Yang lain tu semua bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan. Lagi apa? Gunung bukan Tuhan, awan bukan Tuhan, cahaya bukan Tuhan, api bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan, gajah bukan Tuhan. Illallah apa?
yang kita terima sebagai Tuhan hanyalah Allah saja. Lain semua bukan. Lah, ada nafi, ada isbat. Mula-mula nafi. Kita tolak semua yang lain-lain tu. Illallah, itu namanya mentauhidkan Allah Ta'ala tu. Kita mentauhidkan Allah. Tuhan tu hanya Allah saja. Yang lain semua bukan Tuhan. Bila kita tauhidkan Allah tu, apa nak bagi? Sebut olehmu dengan tauhid. Apa dapat? Dan beriman, aku sebutkan kamu dengan darjat dan jinan. Dapat pahala, dapat pangkat. Siapa tak nak pangkat? Di dunia ni tak kita nak pangkat. Nak pangkat Datuk, Tan Sri. Yang lagi apa? Datuk Seri. Lagi? Datin. Lagi apa nak pangkat lagi? JKR. Pangkat tu. TNB. Ya. Lagi apa? AMN. PJK. Tu pangkat lagi tu. Itu dalam dunia ni. Akhirat tu nak pangkat tak? Apa pangkat di akhirat? Al-muflihun. Nak kata nak. Yang dapat kemenangan. Siapa tak nak kemenangan? Al-faizun. Nak kata nak? Yang dapat apa? Yang dapat kejayaan. Al-abrar. Itu pangkat di akhirat. Al-abrar artinya yang sentiasa berbakti. Ya. Al-abrar. Lagi apa? Al-muqarrabin, yang hampir dengan Allah Ta'ala. Itu pangkat-pangkat di akhirat. Lebih baik daripada pangkat-pangkat di dunia. Di dunia ni tak juga pangkat, bagus tu. Kau dapat title Datuk tu, bagus lah. Disanjung dia orang, dipuji dia orang. Bagus lah tu. Tapi kegunaannya hanya di dunia saja. Udah mati tu, ada guna lagi Datuk, ada guna lagi Datin, ada guna lagi Tan Sri, ada guna lagi Datuk Seri. Tak ada apa faedahnya. Tapi kalau al-muflihun, di syurga dapatnya. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan, di syurga tu Allah nantikan ada berapa peratus lagi nikmat? Berapa peratus nikmat di syurga berbanding dengan dunia ni? Semuanya nikmat Allah tu ada 100%. Berapa semuanya? 100%. Ya. Yang di dunia ni Allah bagi ni 1% saja. Yang berebut-rebut, yang berperang sampai di Gaza tu, berperang sekarang ni di Palestin, nak merebutkan 1% saja. Nikmat dunia ni 1% saja yang ada dalam dunia ni. Yang kita kuliah penuh, berebut-rebut, bertumbuk-tumbuk, bergaduh-gaduh, berkelahi, tak tegur kerana nak merebut satu nikmat je. Ya? Sedangkan Allah sediakan di syurga berapa lagi? 99% lagi. Yang mana lebih hebat? Nikmat di syurga ke nikmat di dunia? Di syurga lah. Kita tak pahala-pahala di akhirat. 99% tahu. Apa tak nak? Ada tak mentokar di syurga? Bukan macam di dunia mentokar, lagi hebat tahu. Ada tak pakaian di syurga? Ada. Bukan macam pakaian dunia ni. Bukan dunia ni pun berebut, bangga penuh. Kalau ada apa, tudung yang mengkolit-kolit tu, kuliah penuh. Ya tak? Bila semayang pakai tudung yang penuh dengan telalat. Bukan tu perempuan ni dan tempat lain. Yang ada di dunia ni hanya 1%. Yang itu pun tak boleh nak kita bilang berapa banyaknya di dunia ni. 1% saja tak boleh nak bilang. Berapa banyak nikmat dunia ni? Boleh bilang? Tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke bilang nikmat di dunia ni? Yang ada hanya 1%. Mana tahu? Mana tahu tak boleh bilang? Allah khabar? Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah dan saya, tiada terhitung oleh kamu. You cannot count how many. Itu 1% baru tu. Bayang kalau 99% lagi ada di dunia. Lagi tak lalu kita bilang. Sebab itu dikatakan dalam di akhirat tu, di syurga besok, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Something which you have never seen di syurga. Dan tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Sedapnya, merdunya, lazatnya. Dan sesuatu yang tak pernah kita bayangkan. Nak bayang pun tak boleh. Susah nak cerita di syurga. Nak kita nak. A'datul ibadi, kata Allah dalam hadis kursi. Fiha, dalam syurga tu, aku sediakan untuk hamba-hamba aku dalam syurga tu. Fiha, dalamnya, mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya, lawanya, egiknya, beautifulnya, prettynya,
Tak pernah tengok matanya. Mata kita tak pernah tengok orang secantik itu. Pandangannya secantik itu, pakaiannya secantik itu, mahligai yang secantik itu, tak pernah kita tengoknya. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Itu dia syurga tau. Tak pernah dengar telinga, sedapnya, lazatnya, hebatnya, seronoknya. Sehingga daun kayu yang ditiup angin tu bergeseran antara satu sama lain. Ya, mengeluarkan bunyi lebih merdu daripada tiupan saksofon. Siapa? Piramli. Mana Piramli tahu niup saksofon? Siapa? Ha? Ya Allah, yang minta orang wayang kan? Siapa? Kasim Selamat. Tahu Kasim Selamat? Ditiup saksofon tu nonggin tombi dengarnya. Tapi lebih merdu daripada tiupan saksofon itu. Lebih merdu daripada tiupan seruling. Siapa? Yang menang bakat TV. Siapa tu? Namanya Rahim Osman. Lebih merdu daripada itu. Padahal bukannya dia tiupan, itu hanya tiupan daripada angin yang menggeserkan daun-daun kayu di syurga tu. Yang sedap. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang tak boleh. Susah nak cerita, nak bayang tak boleh. Itu di syurga. Siapa tak nak angkat tangan? Itu dia keadaan di syurga ya. Jadi itu dia. Jadi banyak sebut nama Allah kalau nak ke syurga ni. Dapat darjat dan jinan, dapat syurga. Syurga ada berapa? Tuan-tuan dan puan? 7. Betul ke? Kali, syurga ada berapa? Udah tak wani nyawa. Syurga ada berapa? 8. One more time. Syurga ada berapa? 8. Ya, yang pertama namanya Firdaus. Tulis ni. Ni bulan depan nak tanya nak kan, nak cari nota mana nota tu. Dah tulis dulu ni. Dah lupa ya. Dia dah tulis. Tak mana? Mula cari nota aku. Yang pertama namanya Firdaus. Yang kedua namanya Adnin. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Sebab betul tu Ma'wa, jangan Ma'wa, tak betul. Ma'wa tak betul. Ma'wa ikut macam orang Kedah, macam orang Pulau Pinang, macam orang Makan Serai. Ma'wa ya. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Naim. Jannatul Naim. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Kholam dal, Khuldi. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Qaf Ra Alif Ra. Qarar. Qarar. Itu 8 syurga. Nak yang mana? Tuan-tuan dan puan, 8 syurga tu nak yang mana? Firdaus. Yang lain tak nak? Ya Allah. Kalau ditanya orang, nak yang mana syurga tu, apa jawab? Semua lah. Kerana syurga tu hebat ya. Semua ndak, kerana kita di akhirat. So kalau masuk syurga berapa lama? For how long are you there to be in heaven? For how long? Forever and ever and ever and ever and ever. Ndak kata tak? Itu dia ya. Itu fadilat orang yang berzikir tu. Dapat jinan, dapat syurga-syurga. Kata til lagi, sebut olehmu akan daku atas belakang bumi. Kita duduk ni di belakang bumi ya. Kata bumi di belakang bumi. Bumi itu tempat kita berpijak. Belakang tu ya. Sebut nama Allah. Tengah berjalan sebut nama Allah, tengah berambat sebut nama Allah, tengah bawa motor sebut nama Allah, tengah bawa motor sebut nama Allah di atas bumi ni ya. Sebut olehmu akan daku di belakang bumi. Aku sebutkan kamu di dalam perutnya. Kamu masuk dalam kubur, aku sebut nama kamu. Aku bagi kamu apa? Aku bagi kamu kebahagiaan. Aku sebut kamu di dalam perutnya, perut bumi itu. Apabila lupa akan kamu oleh segala ahli kamu. Udah kita mati, mula-mula aja ingat. Betul dah tak ingat dah. Ya tak? Mula-mula tu memang ingat. Sayang betul lama-lama dah lupa. Kelama lupa. Ya ke dah? Ya ke dah. Ya itu dah. Tapi walaupun dah lupa, Allah ingatkan ya. Allah ingatkan.
yang mereka dah lupa ni. Dan aku sebutkan kamu di dalam perutnya apabila lupa akan kamu oleh segala ahli kamu. Isteri dah lupakan suaminya, suami dah lupakan isterinya, bapa dah lupakan anak-anaknya, anak-anak dah lupakan bapaknya. Dan Allah sebut, ketika mereka lupa tu Allah ingatkan. Kata qil lagi, sebut olehmu akan daku pada dunia. Dalam dunia ni sebut, selalu sebut nama Allah. Jangan tinggal, tengah buat apa pun sebut nama Allah ya. Dalam dunia ni sebut oleh kamu akan daku dalam dunia. Aku sebutkan kamu pada akhirat. Di akhirat masuk Allah sebut nama kita. Ya, Allah selalu sebutkan. Malaikat banyak nyebut nama kita, Allah sebut nama kita, nabi-nabi sebut nama kita, rasul-rasul sebut nama kita. Tak, kita nak. Kalau tak, sekarang dia sebut nama Allah selalu. Jangan lupa, ya. Selalu sebut nama Allah di akhirat nanti. Dan kata qil lagi, sebut olehmu akan daku dengan taat. Disebut nama Allah tiba taat. Apa itu taat? Taat arti apa? Ikut hukum yang ditetapkan oleh Allah. Allah bagi kita ada berapa hukum? One more time. Allah bagi kita ada berapa hukum? 5. Ya, berapa hukum? Kelima-lima tu kita kena ikut hukum tu. Apa 5 tu? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Yang wajib apa buat? Udah diam lagi. Yang wajib apa buat? Buat. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Apa ni? Sekali lagi, apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Ingat tu perkataan mesti buat tu. Faham kan? Itu wajib. Yang kedua haram. Apa itu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan pahala, dapat pahala. Kedudukannya mesti tu. Mesti apa? Mesti ditinggalkan. Tak faham benar-benar ke dalam ni. Itu yang haram. Yang sunat? Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, betul. Lagi? Ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya berdiam lagi. Kedudukannya elok buat. Faham kan ni? Yang pertama apa itu sunat tadi? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Nak elok ke tak? Baju nak elok tak? Rumah nak elok tak? Tokar nak elok tak? Semua nak elok. Buat. Apa arti makruh? Apa arti makruh? Dia cakap Melayu makruh ni. Apa arti makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya apa tak buat? Kedudukannya apa? Elok ditinggalkan. Apa ni? Apa arti makruh? Dibuat baru lepas ngajuk dah lupa. Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok tu buat. Apa arti harus? Apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Sekali, apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya, tengok saya buat apa ni? Tepuk dada, tanya selera. Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu 5 hukum. Boleh dia dapat pahala dari 5 hukum ni? Boleh ke tak boleh dapat pahala dari 5 hukum? Boleh. Dari wajib dapat pahala, dari haram dapat pahala, dari sunat dapat pahala, dari makruh dapat pahala, yang harus mendapat pahala. Ya?
Itu dah. Ya. Itu ketika masa taat ya. Dan aku sebutkan kamu dengan muafat. Muafat tu artinya apa? Muafat artinya dengan sejahtera. Bukannya itu di atas tadi ya. Sebut olehmu akan daku pada dunia, aku akan sebut pada kamu akan di akhirat. Kemudian sebut oleh kamu akan daku dengan taat, aku sebutkan kamu dengan muafat. Dengan muafat tu artinya di sejahtera kamu tu. Selamatkan kamu tu. Itu namanya muafat ya. Last sekali. Kata qil sebut olehmu akan daku dalam sunyi, tengah sunyi-sunyi tu. Ya. Tengah diam-diam seorang rumah tu. Dan jemaah. Kalau jemaah ramai ke sikit? Kalau berjemaah ramai ke sikit? Ramai lah. Tengah ramai-ramai tu sebut nama Allah ramai. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya tak? Tengah ramai sebut. Tengah seorang sebut juga lah. Orang tak ada, kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengah sunyi pun sebut, tengah ramai pun sebut. Aku sebutkan kamu di dalam sunyi dan jemaah. Masa tak ada siapa pun, aku sebut nama kamu. Orang lain siapa tak ada, Allah sebut nama kita. Dan tengah ramai-ramai, Allah sebut juga. Wahai malaikat, ini Syanu ni. Sebut namanya, Nasir, Allah sebut. Tengah ramai pun sebut, seorang-seorang pun sebut. Ada lagi banyak ni, itu akan datang kita baca insyaAllah ya. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Cukup ke dah? Sekali lagi, cukup ke dah? Usah buat lah. Dah dekat ke sebelah dah ya. Saya lambat start tadi. Lambat curahnya ya. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Belum habis dia dah jawab no. Nak lekat balik tu. Ngapa nak lekat balik? Nak nyebut nama Allah, nak zikir ya. Ya tak? Bukan nak jasa makan tengah hari. Bukan nak masak. No objection. Has anybody got any problem to ask? Belum habis dia dah no lagi ya. Ada sila. Luar pada tajuk boleh? Boleh. Ini baru terjadi dalam kawasan kami semalam saja tak tahulah. Mana tahu nanti ke depan terjadi dan keluarga kita kan. Isteri jiran kami lah. Dia pergi mengerjakan umrah pada hari Isnin. Suami dia meninggal Selasa pukul 5:10 pagi. Di sini? Di hospital Sekolah. Suami tak pergi sama? Dia dengan sini. Pergi. Hari Sabtu dah pergi. Tapi bila suami dia masuk ICU, dia balik-balik ke ibu. Itu anak-anak tu tak perlu lama pergi sebab doktor pun dia tak tunggu tak boleh buat apa. So mak pergi balik ke KL. So dia pergi hari ini terbang. Kan? Betul. Tunggu yang sampai sana. Dan suami tu meninggal hari Selasa pukul 5 pagi. 5 pagi. Jadi dia letak. Jadi macam mana? Soalannya macam kalau terjadi kat keluarga kita. Adakah isteri itu dikira derhaka? Tidak. Bukan derhaka ya. Dia begitu dengan restu keluarga. Ada teman. Ada teman, ada pembimbingnya. Itu tak ada. Lagi dia nak kata bagus tak bagus lah. Tapi dah meninggal suami mana bagus. Tapi sekurang-kurangnya dia berdoa di tanah suci, depan Kaabah, depan Raudah, berdoa untuk suaminya ya. Itu bagus ya. Itu kebaikan yang dia lakukan. Bagus tu. Ya. Nama siapa? Suami tu? Edah jalanlah. Bila dia mengerjakan pertuaan, tak ada pula. Bukan dia tak boleh keluar dari rumah ya. Tapi kena jagalah betul. Aurat kena jaga, pergaulan kena jaga semua tu ya. Sampai kemari kena jaga balik. Edah jalan juga. Jalan. Boleh ke dia nak kerja dengan boleh. Macam Allah kalau ada
mahram dia tak apa, boleh. Tapi mesti nak sama dengan mahram je lah ya. Tak apa, tak salah. Kerana itu fardu ain. Tak salah ya. Jangan terus balik aja dah. Teruskan ibadah dia tu. Kalau kita di sini memang tak ada fikiran. Ya. Kalau kita ada di sini memang kita tak ada fikiran. Kalau saja-saja kalau tak ada mahram tak boleh. Ini suntuk dah ada kan. Kita tak pergi mana. Ada mahram tak pergi tak apa. Kerana ada restu suami pun kan. Kalau suami kata yang pergi, tak boleh ya. Kalau suami kata jangan, aku tak izinkan, tak boleh pergi tahu. Ini tentulah ada itu dah agaknya sebelum dia pergi tu. Ada mana pergilah tak apa ya, tak ada masalah. Malah dapat pula. Mudah-mudahan doa tu lagi hebat pengkabulannya. Okey. Lagi? Tak ada. 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 Dah 5 kali tak ada. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin